bagi kepada kita. Semula jadi ni kata bukan kita minta, dia memang ada je, Tuhan bagi. Itu namanya semula jadi. Tuhan bagikan kepada kita sifat-sifat yang tertentu. Orang ni begini, orang ni begini, orang ni begini, itu semula jadi itu. Berbagai-bagai tabiat semula jadi yang mendorongnya melakukan suatu perkara atau sesuatu tingkah laku yang tertentu pada masa dan suasana dan tertentu. Tengok keadaannya. Ada orang dibaginya nak merampui saja, ada orang dibaginya sabar saja, ada orang dibaginya nak melawak saja, ada orang dibaginya nak apa? Serius saja. Itu ketentuan yang Allah tetapkan untuk seseorang manusia itu. Menentukan kelakuan dia dalam suasana-suasana yang tertentu. Dengan dorongan tabiat inilah manusia rajin berusaha mencari segala keperluan jasmani dan rohaninya. Mencari jasmani, makan jasmani itu makan minumnya lah, pakaiannya lah, pangkat dan darjat dan sebagainya. Itu jasmani. Rohaninya mencari apa? Mencari ketinggian pangkat, mencari kebaikan akhlak dan sebagainya. Itu rohani. Kalau tidak maka manusia sudah tentu akan menjadi satu makhluk yang beku, jumud. Macam batu, macam kayu aja, jumud. Tetapi dorongan tabiat ini dijadikan Tuhan ada padanya sifat-sifat meluap. Sifat meluap seperti yang apa namanya, dia meluap-luap lah ya, meluap-luap. Macam buih meluap-luap. Loba tu tamak ya. Dan melanggar batas-batas yang sepatutnya. Kadang-kadang dia sepatut tak usah buat, dia buat juga. Patut dia buat, dia tak buat. Sehingga menyebabkan mata hati dan akal fikiran manusia menjadi kabur dalam memahami nilai kehidupan dunia ini. Ada orang terbawa-bawa dengan dunia, habis masanya dibuangnya untuk mencari keuntungan dunia. Tak kira halal ke haram ke, tak kira Tuhan marah ke Tuhan redha ke, dia kira asal dapat udah. Itu ada orang dia ada batas-batasnya, baru dia menceburinya. Ada orang menggunakan dunia ni untuk dapat akhirat. Jadikan dunia ni tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Jadikan dunia itu sebagai mazra'atul akhirat. Jadi tengok macam mana keadaan. Jadi macam-macam. Dalam memahami nilai kehidupan dunia ni, kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Apa kebaikan dunia yang kita nak? Ada orang ingat kebaikan dunia ni mesti gaji besar, pangkat besar, duit banyak, kereta besar, rumah besar, cakap besar. Dia nak itu, nak kebaikan di dunia ni. Sebenarnya bukan itu yang kita nak kebaikan di dunia ni. Kebaikan di dunia ni kita nak yang pertama ketenangan jiwa, yang kedua kesihatan yang baik, yang ketiga kita nak ilmu yang memberi manfaat, yang keempat nak anak-anak yang soleh, yang kelima nak apa? Rezeki yang halal. Itu yang kita di antara kebajikan atau kebaikan yang kita nak di dunia ni. Tapi manusia ni macam-macam perangai Allah jadikan. Ada yang rasuah saja, tak kira halal haram, janji dapat aja. Ada yang menipu je kerjanya, janji mau dapat aja. Tengok tabiat masing-masing ya, baik atau jahat tu Allah yang menentukannya. Baik, untuk membendung keterlaluan dorongan tabiat semula jadi yang berhubung dengan kehidupan dunia, maka Tuhan yang Maha Mengasihi, yang mengasihani, mengingatkan manusia dengan ayat-ayat yang berikut. Apa dia? Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 185, dan juga dalam surah Hud ayat 15, dalam surah Al-Isra ayat 18 hingga 20, dan dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Di antara maksudnya yang pertama, nikmat-nikmat kesenangan dunia ini adalah perkara yang hanya untuk sementara waktu. Lagi ia sangat memperdayakan orang yang tidak bertakwa. Nikmat dan kesenangan dunia ini memperdayakan manusia je. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah ya. Dan tidak kehidupan di dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya.
Yang kedua, segala usaha yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan kehidupan dunia, kesenangan dan keindahan semata-mata tidak akan hampa. Bahkan Tuhan akan beri kepada orang-orang yang melakukan usaha itu semasa hidupnya di dalam dunia ini akan apa yang telah diqadakkan dan ditakdirkan untuknya, serta dijanjikannya mendapat azab neraka di akhirat kelak. Siapa ngejual dunia aja, dia dapat di dunia tu. Tak kira halal haram, dapat. Tapi di akhirat nanti akan diazab. Semua akan diambil kira, semua akan akan dicek oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin nar. Di akhirat nanti akan diazab oleh Allah Taala. Ya, seperti orang yang mengamalkan Islam sekat-sekat. Yang ini Islam, yang ini tak Islam, yang ini ikut, yang ini tolak, yang ini buat, yang ini tinggalkan. Nanti Allah akan hina dalam kehidupan di dunia, dan di akhirat akan diazab oleh Allah dalam neraka dengan azab yang amat pedih sekali. Itu janji Allah Taala. Ya, kemudian yang ketiga, segala usaha untuk menghasilkan kehidupan akhirat, apakala cukup segala syaratnya, dan suatu usaha yang dihargai dengan diri kepada orang yang melakukan usaha itu sebaik-baik balasan di dunia di akhirat. Kalau kita berusaha untuk kehidupan di akhirat, nanti akan dibalas dengan kebaikan. Kalau kita berusaha untuk kehidupan dunia, hak dunia ni aja, bukan semua dapat pun. Banyak orang nak ke dunia ni, nak kaya, tapi tak juga mau kaya-kaya. Sampai meninggalkan akhirat. Itu orang yang tertipu lah tu. Tapi kalau kita buat untuk akhirat, dunia ni akan datang sendiri. Semua dapat. Kerana Allah akan balas baik, balas baik, jahat, balas jahat. Yang keempat, suatu pemberian yang telah diqada, takdirkan oleh Tuhan untuk sesuatu usaha yang dilakukan oleh seorang, tidak ada siapa pun yang berkuasa menahan sampainya pemberian itu kepada orang yang berusaha mendapatkannya, sama ada orang mukmin atau fasik. Kalau dah ditentukan Allah, tak ada siapa yang boleh melarangnya, tak ada siapa yang boleh menahannya, tak ada siapa yang boleh menghalangnya untuk mendapat sesuatu pemberian Allah Ta'ala yang telah ditetapkan oleh Allah dalam qada Allah Ta'ala, dalam qadar Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Begitu juga orang yang Allah nak bagi hidayah, tak ada siapa yang boleh menghalangnya. Man yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa Allah nak beri hidayah, tidak ada siapa yang boleh menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah nak sesatkan, tidak ada siapa yang boleh memberi hidayah kepadanya. Pak saudara Nabi Abu Talib, sayang benar Nabi akan dia. Tapi dekat nak meninggal dunia, dia ajar mengucap, tak nak mengucap. Itu yang Nabi sedih tu, tak nak dia mengucap, dia malu dengan kaumnya. Katakan apa? Kerana hidayah tu milik Allah, bukan milik Nabi, bukan milik kita. Allah punya. Begitu juga kekayaan. Siapa yang Allah nak bagi kaya, kaya lah. Bekerja lah siang malam. Kalau Allah tak bagi kaya, tak ada juga. Begitu juga sakit. Siapa yang Allah nak bagi sakit, sakitlah. Ubat macam mana, makanlah ubat apa pun. Sakit juga. Tapi Allah nak bagi sembuh, sembuhlah. Walau tak makan ubat pun, sembuhlah itu. Kerana semuanya ketentuan daripada Allah Ta'ala. Itu yang Yang keempat, ketentuan Allah Ta'ala. Wajib kita terima, wajib kita redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Yang kelima, tiap-tiap seseorang wajib bertakwa. Ini wa tazawwadu, kata Allah, carilah kamu banyak-banyak bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekalan yang nak kita bawa ialah sifat takwa. Sebab itu menjadi orang yang bertakwa ni hukumnya wajib. Mesti kita usahakan menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa arti takwa? Takutkan Allah. Itu arti takwa. Takutkan Allah. Apa tanda orang bertakwa? Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Itu tanda orang bertakwa. Kalau kita bertakwa, Allah jamin dalam kehidupan di dunia, dan Allah jamin juga dalam kehidupan di akhirat. Garanti selamat. Dunia pun selamat, akhirat pun selamat kalau kita bertakwa. Sebab itu wajib kita mencari, berusaha untuk mendapat sifat takwa itu. Dalam dunia ni pun Allah janji, wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah pembela kepada orang-orang yang bertakwa.
Lagi apa? Dalam dunia ni rezeki orang bertakwa pun dijamin. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi dia jalan penyelesaian. Allah selesaikan masalah dia. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada rezeki bagi Tuhan. Itu disuruh kita bertakwa tu. Di akhirat pun Allah jamin orang bertakwa. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka berada di dalam makam yang selamat. Selamat dia kalau dia bertakwa. Allah jamin selamat. Di mana? Di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Itu orang bertakwa ya. Sebab itu kita mau tak mau, suka tak suka, tak ada pilihan kita, mesti kita menjadikan diri kita ni orang yang bertakwa. Ya. Tak ada pilihan. Kalau tidak selamat, kalau tak ada, tak apalah. Kalau nak masuk neraka, tak apalah. Nantaklah kata dia, aku siapa yang masuk neraka? Tak payahlah jadi orang bertakwa. Tak payah sembahyang, tak payah ngaji, tak payah menutup aurat, tak payah berjuang jalan Allah. Kerjanya nipu saja. Mencuri aja kerjanya, konting aja kerjanya. Tak payahlah bertakwa. Tapi kalau tak nak kena azab di akhirat, kita tak ada pilihan, mesti menjadi orang-orang yang bertakwa. Mesti beriman dan beramal soleh. Itu orang bertakwa tu, beriman dan beramal soleh. Karena Allah janji bagi orang yang beriman dan beramal soleh ni, wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ini tugas kita dalam dunia ni, kena membuat atau beriman dan beramal soleh. Mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang menjadi penghuni syurga. Ulaika lahum wallazina amanu wa amilus solihat ulaika lahum dah lupa saya ayat tadi. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Mereka itulah yang menjadi penghuni syurga. Hum fiha khalidun. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu janji Allah Taala. Ya, orang beriman dan beramal soleh itu orang bertakwa lah. Amal soleh itu artinya membuat apa saja yang kita buat menurut kehendak Islam. Itu artinya amal soleh. Makan cara Islam, minum cara Islam, pakaian cara Islam, nikah kahwin cara Islam, kenduri kenara cara Islam, akhlak cara Islam, ekonomi cara Islam, apa saja yang dibuat mesti ikut cara Islam. Kerana dia beriman. Orang beriman itu caranya. Hiburan cara Islam, sokan cara Islam, apa saja yang dibuat mesti ikut cara Islam. Kerana Allah suruh, udkhulu fis-silmi kaffah, kata Allah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu kesemuanya sekali. In whatever field you must submit to Islamic rights, mesti ikut cara Islam, Islamic system. Whatever you do, mesti in accordance with the teachings of Islam. Tak boleh cara lain. Allah tak terima kalau kita buat sesuatu yang tidak mengikut Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, pakaian tak ikut Islam, budaya tak ikut Islam, hiburan tak ikut Islam, ekonomi tak ikut Islam, pemerintahan tak ikut Islam, perjuangan tak ikut Islam, siapa mencari lain daripada Islam, falan yuqbala min, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya. Allah reject. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Jadi kita mau tak mau kena ikut Islam. Apa saja yang kita buat, mesti ikut cara Islam. Baik. Itu ayat-ayat Quran yang menegaskan kita supaya kita membuat apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Bermakna
Ayat-ayat Quran yang menyeru kita supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak selamat. Itu ayat-ayat Qurannya. 5 ayat tadi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula telah mengingatkan umatnya mengenai kehidupan di dunia dengan hadis-hadis yang berikut. Ini hadis-hadis yang kita baca ni tentang tanggungjawab kita hidup di dunia ni. Apa macam mana kita nak mengendalikan dunia? Ya. Tengok hadis yang ke-137. Ya, apa kata Nabi? An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya khulwatun hadiratun wa inna Allah mustahlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwal fitnati bani Israil kanat fin nisa. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengan dia, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu manis. Dunia ni manis, makin lama makin cantik, ya dah. Ada bangkangan tak dunia ni? Makin lama makin cantik, makin lama makin anggun, makin lama makin menawan, makin lama makin menggiurkan, makin lama makin apa? Makin sophisticated. Itu dunia. Ya. Tengok dunia tahun 40-an banding dengan sekarang ni. Ada beza tak? Radio tahun 50-an mana rupanya? Ada besar mana radionya? Besar ini. GEC nama radio. Baterinya mana rupanya? Bateri radio tu. Mana rupanya? Besar bateri mtoka tu. Tu besar. Ya. Sekarang ni dalam handphone ada radio. Baterinya besar mana? Kecil aja, nampak? Canggih sekarang. Itu dunia. Makin lama makin cantik, makin lama makin elok, makin lama makin apa? Makin menawan, makin lama makin menarik perhatian manusia. Tuan-tuan yang saya tengok dah lebih kurang saya aja, kurang sikit aja. Dah pencen cikgu, dah pencen. Malam siapa ke Cikgu Jazuli ni sekarang ni dengan tahun 50-an? Siapa ke? Saya siapa ke sekarang ni dengan tahun 50-an? Tak sama ya. Saya tengah-tengah muda-muda dulu. Jogging 5 batu 4 batu sehari tau. 4 batu sehari jogging. Daripada kampung tu pergi Taman Melayu Jaya tu, terus pergi sampai ke Teronok Main ferry tu tau. Dulu ada ferry tau. Begitu je joggingnya. Tiap-tiap hari tu. Gini hari terus ke 4 batu, 4 langkah pun dah mengah. Itu kita ni manusia. Manusia makin lama makin kecut, makin lama makin kereput, makin lama makin berkedut, makin lama makin lemah. Dunia makin lama makin cantik, makin lama makin hebat, makin lama makin menawan. Mana ada pertumbungan antara dunia dan manusia? Ada? Mana ada pertumbungan? Dunia mara ke hadapan, manusia gostan ke belakang. Makin lama makin tua, makin lama makin berkedut, makin lama makin kereput dan sebagainya. Mana ada pertumbungan antara dunia dan manusia? Sebab itu siapa ngejar dunia, mengabaikan akhirat, dia pasti akan tertipu. Itu dia. Sesungguhnya dunia ini manis dan indah. Itu dunia. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu wakil menguruskan apa yang ada padanya. Allah jadi ni manusia ni mengurus dunia ni. Sedangkan sebelum itu Allah dah tawarkan kepada langit, Allah dah tawarkan kepada bumi, Allah dah tawar kepada gunung-gunung untuk menguruskan dunia ni. Tapi semua ketiga-tiga tadi menolak. Langit tak berani, bumi tak berani, gunung pun tak berani. Sedangkan ketiga-tiga itu makhluk yang hebat-hebat belaka tu. Langit sikit hebat ke tu. Bumi sikit ke punya hebat, gunung sikit ke punya hebat. Tapi mereka menolak. Tak berani memikul tanggungjawab nak menguruskan dunia ni. Tiba-tiba manusia pula ndak. Bak aku, kata manusia. Bagi ayah, yo saya uruskan, kata manusia.
Ini Allah rakam dalam Quran tu. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal wa an yahmilha wa yahmilha fa asfaqha wa hamalaha al insan. Dan ditanggung oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, kata Allah ya. Fa an yahmilha wa an yasna. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal wa an yahmilha wa hamalaha al-insan innahu wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula, kata Allah ya. Sesungguhnya kami hendak amanahkan. Kami sudah amanah ke apa? Bukan nak, sudah amanahkan langit dan bumi dan gunung-gunung untuk menjaga menguruskan dunia ni. Tapi ketiga-tiga mereka menolak kerana takut dengan tanggungjawab tersebut. Maka dipikul oleh manusia. Manusia hendak bak manusia. Hendakkan jawatan. Tapi apa? Tapi tak boleh nak menjalankan tanggungjawab jawatan yang dia hendak tu. Iya ke dak ni manusia tu perangai apa tu? Tengok mesyuarat, dia aja tengok pilihan raya, undilah aku, undilah saya. Tapi udah dapat jadi wakil rakyat. Lebuh tak ke mana perginya. 5 tahun lagi baru ada. Tak kira lah apa parti pun ya. Itu manusia. Ya. Wa hamalahal insan, maka dipikulkan oleh manusia. Sebab itu manusia tu zaluman jahula. Dia adalah zalim lagi jahil. Ya, innahu kana zaluman jahula. Dia. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu wakil menguruskan apa yang ada padanya. Maka dengan itu ia sentiasa memerhatikan bagaimana cara kamu menjalankan urusan itu. Oleh itu hendaklah kamu menjaga diri dari keburukan yang disebabkan oleh dunia. Jaga dengan tipu daya dunia ya. Kena jaga. Kadang-kadang ada orang mencari dunia sampai tak semayang. Mengejar dunia ni sampai tak semayang, mengejar dunia ni sampai rasuah, mengejar dunia ni sampai sampai berlaku zalim, mengejar dunia ni sampai nipu daya orang. Jaga ya, itu keburukan belaka tu. Itu semua disebabkan oleh dunia. Dan khasnya oleh perempuan. Ini nombor 1 perempuan ni. Perempuan ni adalah fitnah yang paling besar dalam dunia ni. Sebab Nabi pun ditawarkan perempuan. Mula-mula ditawarkan harta, Nabi diam, tak ada apa. Tak jawab. Lepas itu ditawarkan pangkat, Nabi juga tolak, diam, Nabi tak jawab. Lepas itu lastnya ditawarkan perempuan. Kamu ndak apa Muhammad, ndak perempuan, kata dia orang Quraisy. Ya. Itu pun Nabi tolak. Nabi tolak lah. Kalau kita ditawarkan perempuan macam? Kalau kita lah ditawarkan perempuan macam mana? Hentikanlah ustaz. Susah-susah payah berdakwah sana kemari. Kami bagi apa? Nak berapa? Nak 1, nak 2, nak 3 kami bagi. Macam? Belum tahu lagi. Gini hari bolehlah kata tak nak. Ngapa kata tak nak? Sebab tak ada tawaran pun. Siapa tak siap. Cuba kalau ada, belum tahu lagi ya. Datang melenggo aja dari belakang tu. Datang lenggok ke depan. Udah dekat dia senyum macam. Betul dah dekat lagi apa? Abang Ibrahim kata macam. Pelantin Sorban tau. Ini siapa tak siap? Boleh lah ngabur betul, aku tak ada, aku takkan terpengaruh kena. Tapi kalau ada diuji oleh Allah baru tahu. Ya ke tak? Ya. Berapa ramai manusia-manusia yang tewas kerana perempuan. Bukan orang Islam saja, orang kafir pun tewas kerana perempuan. Jatuh satu kerajaan kerana perempuan. Kerajaan British jatuh dulu. Ya. Kerana seorang perempuan namanya Christine Keeler namanya. Ya. Dia berbaik-baik dengan Menteri Pertahanan pada ketika itu. Dia tak pernah macam sok khabar ke dulu-dulu.
Ya. Menteri Pertahanan British namanya John Profumo. Ya. Dia apa namanya? Dia punya perempuan simpanannya namanya Christine Keeler. Bila keluar itu Menteri Pertahanan, cuba fikir. Banyak tak rahsia negara dia ada. Terpaksa dia letak jawatan. Jatuh kerajaan pada ketika itu. Kerajaan England itu jatuh. Kerajaan apa namanya? Demokrat ke apa katanya ya, jatuh. Ketika itu. Kerana apa? Kerana gara-gara perempuan. Ya. Satu negara jatuh. Troy, ada pun nama Troy, Helen of Troy. Berperang kerana Helen. Helen ni seorang perempuan yang cantik di negara Troy dulu, zaman-zaman gladiators. Tahu apa gladiators? Ya Allah, dia menidak ke dia. Ngaji sejarah dulu. Kerajaan Rom dulu. Jatuh Troy tu kerana berperang disebabkan oleh Helen. Dan sebagainya. Itu wanita. Kena jaga ya. Yang disebabkan oleh dunia dan khasnya oleh perempuan, kerana sesungguhnya fitnah yang mula-mula menimpa kaum Bani Israel adalah punca dari orang-orang perempuan. Yang menjatuhkan Bani Israel dulu perempuan lah ya. Ini hadis Nabi, hadis daripada Muslim ya. Hadis ini mengandungi daya penarik dunia dan tujuannya cara menghadapi dan cara menghadapi daya penarik dunia. Ya, dunia dan daya penariknya apa? Tak dapat dinafikan bahawa dunia ini mempunyai daya penarik yang kuat. Ya. Kuat tak penarik dunia ni? Ada ke pula tak kuat ya? Malam ni ada ngaji Ustaz Ibrahim ngajar umpamanya. Di sana ada apa? Ada joget lambak. Di mana ramai orang pergi? Orang ngaji ke pergi joget lambak? Ya, joget lambak yang ramai. Kerana itu tarikan dunia. Tu siapa kalau ada orang kenduri waktu ini pun ya. Kosong surau ni. Sebab dia mamam, sudah tak ngaji. Ada tak? Ada tak tempat-tempat? Sini tak ada lah, jangan menyolak mata dengan saya. Sini tak ada. Ada tempat kopi tu tahu. Orang mengaji tak ada orang datang kerana ada kenduri. Dia kebetulan dah kenduri itu lepas maghrib lah tu. Patutnya tuan-tuan nak kenduri biar lepas isyak. Gini dah lepas maghrib juga. Udah kosong orang mengaji. Banyak tempat kopi tu. Ya, saya ngajar dia dah kutai tahu tuan-tuan. Bila masa Piala Dunia, tahu Piala Dunia? Kalau Brazil lawan Argentina tu separuh tak datang. Separuh daripada yang biasa datang tu tak datang. Termasuk yang tak datang tu Tok Imam pun tak datang. Rupanya Brazil lawan Argentina. Jadi itu tarikan dunia tu dibanding dengan tarikan akhirat. Ya. Baik. Itu dia daya penarik dunia ni ya. Tak dapat dinafikan bahawa dunia ini mempunyai daya penarik yang kuat. Kerana Tuhan telah menjadikannya berkeadaan demikian. Ialah untuk menguji manusia. Siapakah yang lebih menguasai hawa nafsunya. Hawa nafsu ni kerjanya apa? Mengajak kepada kejahatan. Siapa boleh kawal hawa nafsu? Dan dapat menggunakan dunia itu menurut yang diridai Allah. Setelah ia diberi kuasa menguruskan mana-mana yang ada padanya. Ya, dalam suratul Kahfi ya. Ya. Tidak dinafikan bahawa dunia ini mempunyai daya penarik yang kuat kerana Tuhan telah menjadikannya berkeadaan demikian. Ialah untuk menguji manusia. Siapakah yang lebih menguasai hawa nafsunya dan dapat menggunakan dunia ini menurut yang diridai Allah setelah ia diberi kuasa menguruskan mana-mana yang ada padanya. Kemudian cara menghadapi daya penarik dunia ini pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya memelihara dan mengawal diri daripada diruntun oleh kemanisan dan keindahan yang menjadi daya penarik dunia. Ya, kawal hawa nafsu. Hawa nafsu dia memang dia tertarik dengan dunia. Ya, dia mengajak kepada kejahatan aja. Innan nafsala ammaratum bisu, kata Allah. Ya, sesungguhnya hawa nafsu itu sentiasa mengajak kepada kejahatan.
Rasul suruh kawal hawa nafsu tu. Bukan bunuh ya, kawal. Hawa nafsu jangan dibunuh. Kalau dibunuh hawa nafsu dia apa? Menjadikan manusia ni jumud. Menjadikan manusia ni tak mahu ke kemajuan. Menjadikan manusia tu mundur ke belakang. Kalau hawa nafsu dibunuh. Ya. Dan tidak berkembang manusia ni. Kalau tak ada nafsu lah, lelaki tak ada nafsu kepada perempuan, perempuan tak ada nafsu kepada lelaki. Ya macam? Bila manusia nak berkembangnya? Ya. Lelaki nengok perempuan macam nengok meja aja. Perempuan pun nengok lelaki macam nengok tiang aja. Bila nak berkembang manusianya? Manusia ni berkembang kerana apa? Ada tarikan semula jadi antara lelaki dan perempuan. Begitu juga kalau nafsu tu dah tak ada, dah dibunuh, langsung manusia tak ada bercita-cita nak jadi pandai, tak ada cita-cita nak kaya, tak ada cita-cita nak maju, tak ada cita-cita nak dapat alat-alat perkakas yang membantu dia dalam kehidupan. Dia kira nak mati aja. Pasal nafsu dah tak ada. Jadi mana ada maju manusia? Jumud jadinya manusia tu. Macam kayu, macam batu aja. Jadi jangan dibunuh, tapi dikawal. Ya, Islam tak ada melarang manusia menjadi kaya. Carilah kekayaan. Ya. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, kata Allah. Apabila kamu telah mendirikan sembahyang, sembahyang dulu. Kemudian bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini. Tuntutlah rezeki yang Allah sediakan untuk kamu. Tapi Allah bagi amaran lagi. Wazkurullaha katsira. Ingatlah kamu akan Allah dengan ingatan yang banyak-banyak. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu dapat apa? Keuntungan. Itu dunia. Bukan dilarang jadi kaya dah. Ya. Lelaki tak ada dilarang sukakan perempuan dah. Jangan dibunuh apa tu. Tapi gunakan attraction kepada perempuan tu dalam institusi-institusi yang dibenarkan, iaitu institusi perkahwinan. Nikahilah kamu, kata Allah. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba', kata Allah. Nikahilah kamu mana-mana perempuan yang kamu suka. Lagi ujungnya masna wa sulasa wa ruba', apa tu ya? Dua-dua lagi. Tiga-tiga lagi, empat-empat. Allah suruh, Allah benarkan. Tapi Allah bagi amaran. Wa in khiftum alla ta'dilu, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau sekiranya kamu tak boleh berlaku adil, maka cukuplah seorang bagi kamu, kata Allah. Ya. Jadi bukan dilarang perhubungan antara lelaki dan perempuan, tapi melalui institusi-institusi pernikahan yang dibenarkan oleh Allah. Itu cara kita nak mengendalikan dunia ni. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya memelihara dan mengawal diri daripada diruntun oleh kemanisan dan keindahan yang menjadi daya penarik dunia dengan sentiasa bertakwa. Ingatkan Allah aja, itu aja. Iaitu mencegah diri daripada melakukan segala larangan Allah serta menyempurnakan suruhannya, sambil mengingati kerendahan mutu segala kesenangan dan kemewahan yang ada di dunia. Ya, kesenangan di dunia ni tak ada apa pun. Ya, makan apa pun dalam dunia ni, sedapnya di mana? Sedapnya hanya di kerongkong. Bila kita telan, sedap lagi tak? Sedap sikit lah, dah kurang sikit sedapnya. Ya, ke bawah barang makan tu lagi, dari kerongkong, udah tak sedap lagi. Lagi ke bawah, lagi tak sedap. Lagi ke bawah, lagi tak sedap. Kalau sampai ke perut, lagi tak sedap. Esok pagi, kena pergi ke tempat yang paling tak sedap sekali. Itu makanan di dunia ni. Tapi di akhirat makan macam mana? Lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Bila kita telan makanan di akhirat tu, di syurga lah, bukan di neraka ya. Bila makan makanan di syurga tu, bukan saja tekak merasa sedap, bukan kerongkong saja merasa sedap. Ya. Kaki merasa sedap, tangan merasa sedap, kuku merasa sedap, rambut merasa sedap, semuanya merasa sedap. Seluruh anggota merasa kesedapannya.
Itu kesedapan di dunia. Dia di akhirat. Kesedapan di syurga, ya. Nak dibandingkan kesedapan di akhirat. Itu dia. Jadi di dunia ini sementara aja. Dia kena ingat rendah mutunya apa saja. Ya, kecantikan wanita di dunia ni yang sebenarnya dibanding dengan kecantikan wanita di akhirat berbeza tak? Berbeza. Di dunia ni cantik macam mana pun, bila bangkit pagi-pagi gisal mata ada apa? Ada tahi mata. Korek hidung ada apa? Ada tahi hidung. Korek telinga ada apa? Ada tahi telinga. Nyongin nampak apa? Nampak tahi gigi. Dalam perut ada apa? Dalam perut ada apa? Ada tongnya. Tong apa? Tong tahi. Bawa ke surau, bawa ke pejabat, bawa ke sekolah, bawa ke mana-mana pun. Tong tahi itu. Bawa aja. Jadi apa ketinggi mutunya nikmat dunia ni? Rendah mutunya. Tapi wanita-wanita syurga, kalau dema masuk syurga, tak ada tahi tau. Mata tak bertahi, hidung tak bertahi, telinga tak bertahi. Tak ada. Mutahharatun. Artinya apa? Suci. Segala-galanya suci. Umur pun belasan tahun. Tahun depan berapa umurnya? Tahun ini umurnya 18. Tahun depan berapa umurnya? 18 juga. Lagi 1 tahun berapa umurnya? 18 tahun. Lagi 1 tahun berapa umurnya? 18 tahun lagi. Lagi 1000 tahun berapa umurnya? 18 tahun. Tak ada tua-tua, tahu? Itu kehebatan wanita-wanita syurga. Nak dibanding dengan wanita-wanita dunia ni. Bukan tak cantik, dia mudah menyolang mati tengok saya tu. Mujur tertutup, tak ada buka tabir. Boleh tak? Ada yang nyongor pun ada tu, ya. Bukan tak cantik. Tapi ada batasan kecantikan mereka. Di syurga esok tak ada batasan. Kecantikan mereka di syurga besok, ma la ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di dalam hati. Itu dia keindahan syurga. Berbandingkan dengan dunia ni. Dunia ni apa sangat? Nikmatnya tu apa sangat? Begitu juga seksanya. Dalam dunia ni apa sangat seksa dunia ni? Habis-habis sakit gigi, itulah seksa dunia ni, ya. Sakit kepala, lagi gaut, lagi darah tinggi, lagi kencing manis, itulah sakit dunia. Lepas itu mati sudah tak sakit lagi dah. Tapi sakit di akhirat, ya Allah, tak tahu nak ngaburnya. Apinya 70 kali ganda lebih panas daripada sekuat-kuat api dunia. Boleh membakar segala-galanya. Malaikat yang ada di neraka tu garang-garang, ganas-ganas, kasar-kasar. Tak reti pula derhaka dengan Allah Ta'ala. Suruh balun di balunnya, suruh pelupuh di pelupuhnya, suruh bedal di bedalnya. Itu malaikat-malaikat, dalam dunia ni tak ada apa pun, sikit aja kalau nak dibandingkan dengan seksa-seksa di akhirat. Baik. Kemudian di antara penarik dunia yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya seseorang memelihara dan mengawal diri daripada runtunannya ialah daya penarik perempuan. Be careful of the women of the world. Tapi women yang mana? Yang tidak mengikut cara Islam, perempuan-perempuan yang tidak, yang fasik, perempuan-perempuan yang tidak, yang tidak beriman. Jaga perempuan itu. Ialah perempuan kerana daya penariknya amat kuat sehingga lelaki yang tegas pendiriannya dan bijak pandai sanggup memusuhi akal fikirannya. Kalau orang perempuan tu menggoda dia, tak dapat nak dilawannya. Tak kira lah warak ke, wakrak ke, alim ke, jahil ke, tak dapat nak mengawal dirinya. Kalau dia tidak beriman, kalau dia fasik, kalau dia tidak taat kepada Allah SWT.
Yang boleh mengawalnya hanya nabi-nabi aja boleh mengawalnya, rasul-rasul boleh mengawalnya. Di antaranya ialah Nabi Allah Yusuf. Kalau apa kita ni entahlah ya. Itu kena jaga. Kerana dia penariknya yang amat kuat sehingga lelaki yang tegas pendiriannya dan bijak pandai sanggup memusuhi akal fikirannya, menentang ilmu pengetahuannya, meruntuhkan rumah tangganya. Sedangkan dia tahu perempuan ni boleh meruntuhkan rumah tangganya. Dia dah kahwin, ada pula perempuan lain yang sukakan dia, macam dia layan, udah runtuh rumah tangga. Tengok kehidupan artis-artis, macam mana? Kerana pergaulan bebas sana sini. Tengok, kahwin 6 bulan dah cerai, 6 bulan dah cerai. Kenapa? Kerana ada godaan daripada perempuan-perempuan yang lain daripada isterinya. Mula-mula tak ada apa, mula-mula biasa aja, lepas itu dah tertarik, sudahnya terikat. Sudahnya udah sayang. Sudahnya runtuh rumah tangga. Ada tak rumah tangga artis yang runtuh? Banyak Kahwin 6 bulan dah cerai, setahun dah cerai, 3 tahun dah cerai. Kenapa? Kerana ada perempuan yang ketiga. Dan melanggar undang-undang negara. Sampai undang-undang negara pun ada yang dilanggarnya. Dan hukum agama. Sampai kadang-kadang berdua-duaan dalam bilik. Berhalwat dalam bilik-bilik hotel dan sebagainya. Itu dia. Padahal yang buat tu orang yang apa? Orang yang ternama belaka tu. Sebagaimana yang terkandung dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi yang kita baca tadi, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam tentukan daya penarik perempuan dengan ingatannya. Dengan ingatannya sallallahu alaihi wasallam yang demikian. Jaga-jaga tentang perempuan. Perempuan pula jaga-jaga pula dengan lelaki. Selain daripada kurang akal fikirannya dan agamanya, sebagaimana yang terkandung juga dalam hadis Abu Sa'id yang tersebut, menjadi alat pemancing syaitan. Syaitan dia pancing kita ni dengan perempuan lah. Dia punya umpan tu perempuan. Dia baginya perempuan, dia bagi kesempatan untuk kita bergaul dengan perempuan, untuk berdua-duaan dengan perempuan. Itu syaitan. Jadi umpannya itu adalah perempuan. Sebagaimana yang dinyatakan pada hadis Huzaifah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ruzain, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun menyatakan bahawa di antara daya penarik dunia yang besar sekali bahayanya, kepada jenis lelaki ialah daya penarik jenis perempuan. Yang paling besar bahayanya ialah perempuan. Kita ni bolehlah cakap tak ada, pasal tak ada diuji. Kita bolehlah kata kita tahan, tak ada siapa mengujinya. Cuba kalau ada diuji, datang pelama mendekat. Lepas tu Abang Jazuli kata macam pelanting kepiah tu, Abang Zainuddin kata macam habis korban tu pelanting, walaupun dia tu imam. Itu ujian dari perempuan. Cukup payah nak mengelakkannya, cukup payah nak menepiskannya. Di antara daya penarik dunia yang besar sekali bahayanya kepada jenis lelaki ialah daya penarik jenis perempuan. Kerana lazimnya mereka mendorong lelaki dengan tutur kata yang manis. Perempuan tu kalau senyumnya pun kita udah lenyur jadinya. Mau dia senyum dengan kita aja lenyur lah tu. Udah tua ni tak mau lenyur ke? Udah 73, dah lepas bedah jantung, tak mau lenyur ke? Lenyur juga tahu. Itu kalau perempuan mau senyum-senyum simpul aja dengan kita ni. Jadi kena jaga tu. Gerak-geri yang menarik dan pakaian yang memberahikan. Kadang-kadang pakai tu memberahikan. Pakai bebek. Tahu ke bebek? Bukan itik. Kalau orang Indonesia kata itik bebek ni. Bebek ni apa? Belakangnya terbuka, depannya tutup. Itu namanya bebek. Singkat pula tu, nampak paha. Pakai pula kasut tumit tinggi. Betul jalan terketik-ketik jalannya. Depan kita pula tu, lengguk. Pinggangnya melengguk-lengguk. Macam? Depan orang lelaki macam?
Yang nengok tu orang lelaki umur dah 73. Tertarik ke tak? Tertarik juga. Kerana nafsu ni dia bukan kira tua muda. Tertarik juga. Lalu tak lalu ke tak apa, mesti tertarik juga. Itu dia perempuan ya. Gerak-geri yang menarik dan pakaian yang memberahikan, melakukan maksiat dan melalaikannya daripada menjalankan tanggungjawabnya. Mengenai ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni bukan namanya Abbas ya. Namanya Abdullah bin Abbas. Jadi dipanggil Ibnu Abbas. Itu sebab dia panggil radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha kepada kedua mereka. Siapa kedua mereka? Abdullah dan Abbas ni tadi. Itu Abdullah bin Abbas. Dikenali dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah berkata, maksudnya kebaikan lelaki dari umat-umat yang telah lalu menjadi kafir. Kebanyakan, bukan kebaikan dia. Kebanyakan lelaki dari umat-umat yang telah lalu menjadi kafir adalah punca dari perempuan. Banyak lelaki jadi kafir dengan apa? Dengan tertarik dengan perempuan. Nak kahwin dengan orang Kristian, dia jadi Kristian. Ramai apa tu ya. Bukan orang Melayu aja ni. Di mana-mana seluruh dunia. Orang Arab pun ramai yang jadi Kristian kerana tertarik dengan perempuan. Dan pada masa yang akan datang pun ada juga orang-orang lelaki berlaku kufur disebabkan angkara perempuan. Di antaranya siapa? Barsiso. Ada ke pernah dengar cerita Barsiso ni? Seorang yang kuat ibadah. Muridnya boleh terbang di udara, tahu? 60,000 orang muridnya boleh terbang di udara. Ini ni ahli ibadah, namanya Barsiso. Punyalah hebat. Orang menyangka dia ni memang ahli syurga benar lah. Pada satu hari iblis datang padanya. Tak adalah menyerupai iblis. Iblis tu datang rupa orang ahli ibadah juga. Macam dia juga. Pakai sorban, pakai jubah, semayang dekat dia. Dia semayang, iblis pun semayang. Tak adalah rupa iblis, dia tak kenal iblis pun. Dia berzikir, iblis pun berzikir. Dia selawat, iblis pun selawat. Lama-lama dia rasa penat, dia pun letih, dia pun tidur. Iblis terus semayang, terus beribadat. Tak ada tidur-tidur, tak ada rehat-rehat. Begitulah bangkit-bangkit dia tu tengok iblis masih beribadat lagi. Kemudian dia beribadat balik, ibadat balik. Dia rasa lapar, dia pun berhenti. Dan dia makan. Iblis terus aja beribadat, tak ada makan, tak ada minum, tak ada berhenti, tak ada rehat. Begitulah berhari-hari sampai berminggu itunya. Tak rehat-rehat, tak ada berhenti-henti. Apa iblis nengok orang tu tadi. Punyalah hebat ibadahnya. Lama-lama dia jealous. Tahu apa jealous? Dia dengki dengan orang. Dia pun pergi bertanya dengan dia. Wahai saudara, saya ni hebat. Kira hebatlah ibadah saya ni. Tapi saudara macam mana boleh beribadah tak berhenti-henti, tak ada letih-letih, tak ada ngantuk-ngantuk, tak ada tidur-tidur, tak ada rehat makan, tak ada rehat minum, apa pun tidak. Macam mana saudara boleh ibadat begitu? Kata dia iblis tadi, menyerupai orang alim tadi ahli ibadat tadi. Kamu ndak jadi macam saya katanya. Ndaklah kata dia Barsiso. Kalau kamu ndak jadi macam saya, kamu kena taubat katanya. Macam tak pernah dengar dia macam cerita ni. Kena bertaubat. Kata dia Barsiso, saya taubat. Setiap masa saya taubat. Tak pernah saya tak taubat, setiap hari saya taubat. Ditanya iblis pula, apa dosa kamu? Jawab di Barsiso, tak adalah dosa katanya. Mana ada dosa katanya. Artinya kalau tak ada dosa, apa taubat gelarnya katanya. Setiap orang yang taubat tu nak ada dosa baru dia bertaubat. Baru dia boleh bertaubat. Ini tak ada dosa, apa nak taubatkan? Kata dia iblis. Jawab Barsiso pula, kalau orang begitu saya kena buat dosa lah ya. Lah kata iblis. Lah kata. Rupanya iblis tu orang kaum gajah tu. Lah.
Lepas tu udah termakan dik bersisa. Apa dosa yang nak saya buat wahai Tuhan, kata. Dia pun pura-pura fikir. Iblis tu pura-pura berfikir. Beginilah katanya. Kalau kamu nak macam saya, kamu bunuh orang. Apa kata bersisa? Hidak katanya. Tai bunuh orang hidak katanya. Itu dosa besar benar, tak lalu aku nanggungnya katanya. Buat macam mana pun aku tak nak katanya. Tak adalah kamu dapatnya aku. Lantaklah tak dapat hidak lah katanya. Tak apalah kata dia Iblis. Kamu tak nak bunuh orang tak apa. Aku bagi kamu pilihan yang kedua. Iaitu kamu berzina katanya. Kamu berzina dengan perempuan-perempuan yang mana-mana yang kamu nak. Berzina dengan dia. Apa jawab bersisa? Oh, no way katanya. Tahu apa no way? Tak aku siap. Indo kepodah. Tahu Indo kepodah? Tak tahu hidak lah mana buatnya. Kerana apa? Zina tu dosa yang besar. Allah larang. Innahu kana fahisha. Perzinaan itu adalah perbuatan yang sangat keji. Wasa'a sabila. Dan jalan yang amat jahat. Ya. Dak. Kata di Iblis macam itu tak adalah. Tak adalah kamu dapat macam aku. Tak apalah, tak ada hidak lah. Aku hidak nak melakukan zina. Tak apa kata Iblis. Aku bagi kamu. Ini last choice. Kamu tak nak yang ini, tak adalah kata. Kamu minum arak katanya. Kalau kamu tak jadi macam aku, kamu minum arak katanya. Dia pun fikir, minum arak boleh tahan juga katanya. Ini korang sikit dosanya. Minum arak tu korang sikit dosanya. Dia di bawah hudud tu minum arak. Penaltinya apa? Dendanya apa orang minum arak ni? Disebat 40 kali atau 80 kali. Zaman Sayyidina Umar 80 kali, zaman Rasulullah 40 kali. Itu minum arak. Tak apalah kalau tangkap pun tak apalah minum arak kata. Dia pun setuju. Dia pun setuju. Pergi minum arak di kedai seorang perempuan Yahudi. Perempuan Yahudi tu pula ya. Lawa pula perempuan tu. Dia pun minum segelas. Hati orang tak pernah minum arak. Minum segelas udah mabuknya berapa? Mabuknya setangki. Minumnya segelas, mabuknya setangki. Udah cakap Hindu aja dia, cakap Kelen je. Jambulan. Tengoknya perempuan Yahudi itu udah gelap matanya. Udah berpino-pino mata tu. Dia pun berzina dengan perempuan Yahudi itu. Bila dia sedar, dia udah takut. Zina ni hukumnya apa? Rejam sampai mati. Udah takut. Kalau tangkap di polis aku letih aku ni katanya. Sudahnya dibunuhnya perempuan tu supaya tidak menjadi saksi. Dibunuhnya. Tadi dia tak nak bunuh orang, tak nak berzina, nak minum arak, udah minum arak, dua-dua buatnya. Zina pun buat, bunuh pun buat. Iblis pula menyamar sebagai penguat kuasa. Sebagai penguat kuasa, sebagai polis. Ditangkapnya bersisa. Dibawanya ke muka pengadilan. Lalu hakim menjatuhkan bersisa tu supaya direjam sampai mati. Supaya direjam sampai mati. Kemudian bersisa pun sangatlah menyesalnya. Sampai masa yang nak direjam tu, bersisa pun menangis-nangislah. Datang balik iblis tu menyerupai seorang alim macam mula-mula tadi. Tidak lagi menyerupai penguasa. Depan dia. Kemudian apa katanya? Yang kamu berzina tu ngapa yang kamu bunuh orang? Ngapa aku suruh minum arak aja? Mana tahan aku tengah mabuk katanya. Tolonglah Tuan, kata dia bersisa. Lepaskanlah saya daripada masalah ini. Tolonglah Tuan katanya. Kata iblis, aku boleh lepaskan kamu dengan syarat kamu mengaku aku ni Tuhan. Kamu mengaku aku ni Tuhan, aku boleh lepaskan kamu, kata dia iblis tu. Maka dia pun tak ngapalah ngaku kejap, lepas tu aku mengucap balik, dah lepas aku esok mengucap balik ni. Itu dah, itu penipuan dari iblis tu. Iblis tiupkan rasa itu dalam hati bersisa. Aku ngaku kejap aja, lepas tu aku balik ke rumah, dah aku lepas esok aku mengucap balik 2 kalimah syahadah, kan senang aja katanya. Dia pun mengaku, ngangguk, katanya. Masa itulah batu pun sampai, kena rejam dia sampai mati. Matilah bersisa tu sebagai seorang kafir. Asalnya ahli ibadah.
Kalau lah orang macam bersiswa pun boleh tertipu dengan iblis, orang apa kita ni tak boleh ke kena tipu? Boleh berbenar ya. Orang macam kita ni senang aja iblis nipunya ya. Sedangkan bersiswa tu wali tu ya. Wali boleh terbang di udara, muridnya boleh terbang di udara. 60,000 orang muridnya boleh terbang di udara. Ya, dia tentulah boleh. Tapi ditipu juga oleh iblis. Ya. Maka kalau bersiswa apa boleh ditipu, orang apa kita ni lagi senang. Kita ni wali kan? Siapa wali angkat tangan? Wali ada. Wali apa? Wali nikah. Itu adalah. Tapi itu tak pakai. Yang tak wali apa? Wali Allah. Kita ni kuali belakang, bukannya wali pun. Boleh ditipukan oleh iblis. Itu dia ya. Kena jaga-jagalah. Mengenai itu Ibn Abbas berkata, maksudnya kebanyakan lelaki dari umat-umat yang telah lalu menjadi kafir adalah berpunca dari perempuan, dan pada masa yang akan datang pun ada juga orang-orang lelaki berlaku kufur disebabkan angkara perempuan ya. Ada. Anak raja pun ada, tapi sudah dinafikan lepas itu. Anak raja pun kata kahwin dengan dia masuk Kristian kerana nak kahwin dengan satu model daripada Perancis. Nama pun disebut. Nama model tu. Tapi sudah dinafikan oleh pihak istana. Wallahu alam dia keadaannya. Tapi berita itu viral. Tahu apa itu viral? Heboh dalam internet. Ya, kerana apa? Angkara perempuan. Ya. Begitulah seterusnya. Berhubung dengan kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang besarnya bahaya daya penarik perempuan terhadap lelaki itu, ialah hadis yang berikut. Ada hadis lagi ya, iaitu hadis yang ke-138. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Ya, daripada Bukhari dan Muslim, dan Ahmad dan Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Banyak perawi hadis ni ya. Bukhari pun dia, Muslim pun dia, Ahmad, Tirmizi pun dia, dan Ahmad ni Ahmad bin Hanbal ya. Dan Tirmizi ya, Tirmizi ataupun Tirmizi. Dan wan Nasa'i dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Itu perawi-perawi hadis ni tadi. Apa katanya? Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu fitnah ataupun bencana yang lebih besar bahayanya dan lebih bermaharajalela selepas wafatku. Wafatku tu apa? Nabi, wafatnya Nabi. Selepas wafat aku ada lagi bahaya yang paling besar terhadap kaum lelaki selain daripada fitnah yang berpunca dari kaum perempuan. Kata Nabi, tak ada bahaya yang lain. Tak ada bahaya yang sebenar-benar menjadi bahaya kepada orang lelaki selepas wafat aku, melainkan perempuan lah menjadi bahaya yang besar. Baik, kita baca perintah lalu. Oleh kerana daya penarik dunia dan perempuan amatlah besar bahayanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada setiap orang yang inginkan keselamatan supaya melengkapkan diri dengan sifat takwa. Ya, melengkapkan diri dengan sifat takwa. Kerana sifat takwalah yang dapat mempengaruhi segenap perasaan dan tingkah laku untuk menghadapi bahaya yang berpunca dari daya penarik dunia dan perempuan. Kalau kita takwa, kita boleh lepas daripada bencana tipu daya perempuan, bencana syaitan melalui perempuan. Ingatkan akhirat, sentiasa ingatkan akhirat, sentiasa minta lindung dengan Allah Ta'ala. Bertakwalah tu. Orang bertakwa tak berani melakukan kejahatan, tak berani melakukan dosa, tak berani melanggar perintah Allah. Itu orang bertakwa. Ya, macam Nabi Yusuf AS. Dipujuk oleh mak angkat sendiri, Siti Zulaikha,
Siti Zulaikha tu perempuan yang paling cantik dulu, kini dan selama-lamanya. Dia bukan perempuan murahan tau. Dia tu perempuan soleha. Dia kerana apa? Dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Innan nafsala ammaratum bisu. Masa itu dia dah tak sedarkan diri. Kerana terlalu ghairah dengan Nabi Yusuf. Lalu dipanggilnya. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak, katanya. Wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Dia menguncikan pintu dari dalam lalu memanggil Yusuf, haytalak. Haytalak itu apa? Mari sini. Ya. Dengan panggilan yang sangat apa? Yang sangat memberahikan, sangat menggiurkan. Tak macam mana entahlah, tak ada saya tahu ngajuknya. Agaknya cop, marilah. Agak dah ya. Kalau kita apa betul macam? Kalau kita panggil dia perempuan apa betul macam? Abang Din, marilah. Macam? Kalau Hairi panggil apa betul macam Hairi? Abang Hairi kata macam pelanting biar tu. Tapi Nabi Yusuf dia Rasul. Allah pelihara dia. Itu dia maksum. Ya, Allah pelihara dia daripada sebarang dosa. Lalu apa katanya? Inni akhafullah. Aku takutkan Allah. Itu Nabi. Kerana Allah memelihara dia. Kita siapa nak meliharanya? Pakai terjebak lah tu. Itu dia ya. Jadi kalau kita takwa tu boleh melepaskan kita daripada dipengaruhi oleh perempuan ya. Kerana sifat takwalah yang dapat mempengaruhi segenap perasaan dan tingkah lakunya untuk menghadapi bahaya yang berpunca dari daya penarik dunia dan perempuan. Ya, dunia ni memang dia makin lama makin cantik, makin lama makin anggun. Perempuan pun begitu juga. Allah jadikan mereka itu memang cantik, memang apa? Menarik, memang menawan. Itu dijadikan Allah perempuan tu. Peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kaum perempuan yang tersebut memang pahit, memang payah, perit nak ngelakkan daripada pengaruh perempuan ni. Tetapi benar, memang benar pun. Berapa ramai yang dah tewas, berapa ramai yang dah yang terpengaruh dengan maksiat disebabkan oleh perempuan. Dan sudah menjadi kenyataan yang dapat disaksikan oleh setiap masyarakat yang telah lalu, lebih-lebih lagi yang ada sekarang ya. Tambah perempuan-perempuan sekarang ni punyalah hebat. Yang hitam pun kulitnya boleh jadi putih. Ada tak alat yang nak memutihkan kulit? Ada tak? Ada apa ku putih apa? Udah jadi putih, padahal dia hitam. Tapi dah kerana ada alat baru ni udah jadi ku putih. Ya. Sikit hebat ke? Pewangi-pewangi yang semerbak baunya punyalah cantiknya dia menarik ya. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ada alat-alat soleknya. Tengok company-company yang menjual perhiasan-perhiasan wanita. Ya. Kaya-kaya setengah tu. Vida Beauty tahu? Ada pernah dengar Vida Beauty? Dari hujung rambut ke hujung kepala. Ada dia punya alat, nak putih ada alatnya, nak merah ada alatnya, macam-macam. Jadi semua wanita belakang tu. Sebab wanita yang dah tua pun kalau dia make up dia jadi muda balik. Rupa macam muda tapi sebenarnya bukan muda. Begitulah ya. Dan sudah menjadi kenyataan yang dapat disaksikan dalam setiap masyarakat yang telah lalu, lebih-lebih lagi yang ada sekarang. Oleh itu tiap-tiap seseorang perempuan Islam yang beriman hendaklah sentiasa memelihara diri dengan mengikut ajaran-ajaran agama yang maha suci. Jaga diri itu daripada ajaran-ajaran yang sesat, daripada terpengaruh dengan dunia, daripada terpengaruh dengan lelaki. Lelaki ni pun bukan boleh harap juga. Ada je cara-cara dia nak memikat perempuan. Bukan dengan kecantikan, dengan kekayaan, dengan kemewahan hidup. Itu dia cara memikat perempuan. Jadi mudah-mudahan kita ni lepas daripada apa? Daripada bahaya yang didatangi oleh perempuan itu. Baik, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah ngajar 1 jam 4 minit 34 saat. Ya, dah lama benar tu.
Patutlah dia dah gelisah. Ada yang silap tu seremput balik,